kami akan membentangkan pelaporan tugasan amali pelaburan. Okay, saya Nur Aisyah binti Muhammad Fauzi dan rakan saya Sarah binti Muhammad Fauzi. Setiap ahli diberikan modal RM100,000 untuk melabur dalam bursa marketplace, dan pelaburan ini berjalan sepanjang 10 minggu, iaitu bermula pada 4 April dan sehingga 10 Jun 2022. Dan setiap minggu kami perlu submit report untuk rekod kami punya jualan. Elemen inovasi dalam tugasan ini, kami perlu membuat keuntungan yang tinggi dalam masa 10 minggu yang diberikan dan membeli stok yang murah dengan kuantiti yang banyak. Jadi apabila harga murah, harga pada negatif, kami perlu membeli supaya dapat menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Okey, di sini seterusnya saya akan membentangkan tentang kaedah ataupun strategi yang digunakan dalam memilih nak buat pembelian sesuatu saham. Mana kata langkah pertama dalam membeli saham ni adalah kita perlu memilih terlebih dahulu. Okey, dan benda pertama sekali yang perlu kita lihat adalah harga semasa dan sesuatu saham itulah sesuatu share. Di mana sekiranya kita ingin membuat pembelian, kita perlu lihat harga semasa tu dia hendaklah kurang, hendaklah rendah. Kerana bila kita beli, kita perlu membuat pembelian dalam harga yang rendah dan kita akan buat pemjualan semula pada harga yang tinggi. Okey, perkara kedua yang kita akan lihat adalah produk baru, perkhidmatan ataupun pengurusan baru. Di mana produk baru, perkhidmatan atau pengurusan baru ni mereka menceritakan tentang produk terbaru yang bakal dilancarkan ataupun rombakan dalam sesuatu organisasi syarikat tu. Sekiranya sesebuah syarikat tu dia mempunyai produk ataupun pengurusan yang baru, jadi ia bermaksud hala tuju syarikat tu mungkin akan berubah dan secara tak langsung kadar keuntungan juga akan berubah sama ada menaik ataupun menurun. Jadi itu dia memberi kesan kepada salah satu faktor untuk dalam kita memilih sesuatu saham. Okey, dan seterusnya akhir sekali kita akan tengok carta saham syarikat. Carta saham syarikat ni, cara kita nak tengok, kita boleh lihat dalam jangka masa 3 bulan ataupun setahun ataupun dalam masa 1 hari. Okey, kalau cara kita nak tengok carta saham syarikat ni, kita boleh tengok dekat bursa marketplace, kita boleh pergi ke bahagian screener. Okey, cuba slide sebelah. Okey, ini adalah screener. Okay, so cara kita nak memilih sama ada saham itu sesuai dibeli ataupun tak, kita boleh pergi ke screener tools, di mana screener ni bursa akan mempamerkan segala stok yang ada dan kita boleh pergi kepada satu page tu. Contoh kita nak pergi dekat MyEG. Jadi dekat MyEG punya page tu akan keluar carta lah pada 1 hari, sama ada dia menaik ataupun menurun, carta pada selama 3 bulan dan juga tempoh 1 tahun. Dan dekat screener juga dia ada juga jangkaan harga bursa tu, harga satu share tu akan pergi takat mana. Jadi dekat situ kita analisis sendirilah sama ada saham itu sesuai dia beli ataupun tidak. Okey, jadi strategi yang digunakan untuk memilih saham, pertama sekali kita perlu pergi ke screener supaya kita dapat lihat saham apa yang sesuai untuk kita beli. Okey, dan seterusnya adalah ini adalah kaedah ataupun strategi untuk kita gunakan dalam membeli saham. Okey, apabila kita membeli saham, benda pertama yang perlu kita tengok adalah harga saham hendaklah rendah. Kita kena, apabila kita membuat pembelian, harga hendaklah rendah kerana kita akan menjual pada harga yang tinggi. Jadi dan seterusnya adalah stok yang kurang risiko. Di mana apabila kita nak membeli sesuatu saham, apabila stok tu kurang risiko, jadi kita beli pada kita membeli pada harga yang rendah dan kita perlu membeli pada kuantiti yang banyak kerana harga dia rendah, jadi risiko dia kurang, jadi kita akan membeli pada harga yang tinggi, pada kuantiti yang banyak. Jadi dekat situ kita akan dapat keuntungan yang lebih tinggi lah.
Okey, dan seterusnya adalah untuk stok yang berisiko. Okey, untuk stok yang berisiko kita perlu membeli dengan kuantiti yang sedikit. Makna kata kalau contoh harga dia 6.45, jangan kita beli sampai 10,000. Nanti kita punya cash pun dah tak banyak. Walaupun portfolio kita banyak tapi kita tak tahu, dan kerana harga tu sangat tinggi dan dia berisiko tinggi, boleh jadi dia jatuh dan ataupun boleh jadi harganya terus menaik. Kalau terus menaik tu alhamdulillah lah. Tapi kalau terus jatuh, nanti kita sendiri yang akan berlaku kerugian yang besar. Okey, jadi itu adalah strategi dalam kita membeli saham. Okey, dan akhir sekali adalah strategi kita digunakan dalam menjual saham. Okey, dalam menjual saham, faktor yang kita perlu tengok adalah harga semasa tinggi. Kita hendaklah menjual saham pada harga saham berada di paras yang tinggi melebihi harga yang kita buat pembelian, semasa buat pembelian. Walaupun dia naik 0.05, walaupun dia naik 0.01, kita perlu terus beli kerana itulah kita tak tahu sama ada akan pada jam 1:30 hari, pada jam 1:30 hari ataupun pada jam 2 petang dia akan naik ataupun dia akan turun. Jadi walaupun dia naik 0.01, 0.02, kita hendaklah terus membeli asalkan dia melebihi daripada harga pembelian. Dan seterusnya, harga semasa menurun. Sekiranya harga semasa saham menurun, okey, kita hendaklah melakukan penjualan segera. Sekiranya harga menurun. Ini kerana kita nak mengelakkan kerugian yang sangat besar. Contoh, andai kata macam saya cakap tadi, kalaulah kata kita beli pagi ni 90 sen contoh. So then tiba-tiba tengah hari dia naik jadi RM1. Tiba-tiba pukul 4 petang nanti dia turun jadi dia naik lagi jadi dia turun lagi lagi 80 sen pula. Jadi kat situ untuk kita tak tahu nanti dia akan turun lagi ataupun naik lagi. Apabila kita dah tengok carta dia makin menurun, kita perlulah ambil tindakan segera untuk terus membuat pembelian supaya bagi mengelakkanlah kerugian yang besar. Okey, itu sahaja untuk kaedah yang digunakan dalam menjual saham. Okey, jadi ini adalah aktiviti dagangan saya punya. Okey, di mana kita dapat tengok ranking saya jatuh pada 23 ranking yang ke-23. Okey, untuk minggu akhir, dan total gain value saya pun tinggal RM89,510 sahaja. Okey, di mana di sini saya perasan benda pertama yang saya lakukan, kesilapan pertama saya lakukan adalah saya membeli saham Kobe pada harga yang sangat tinggi. Okey, dan saya menjual semula dengan harga yang sangat rendah, dan kerugian terbesar saya pernah alami adalah 6,300. Di mana sebelum ni ranking saya dalam 1, 2 dan 3. Tapi selepas saya buat pembelian Kobe, ini kerana harganya RM3.61. Tapi saya mengambil risiko dengan buat pembelian yang sangat besar nilainya, iaitu RM10,000. Jadi kerugian yang saya tanggung juga besar, iaitu RM6,300. Okey. Dan selain itu juga, saya juga bukanlah sepanjang masa rugi. Okey. Saya pun ada untungnya untuk dalam setiap pembelian saham. Di mana untung yang saya dapat pun tak banyak, dalam 100, 150, RM75. Mungkin kesilapan saya membeli untuk stok yang risikonya kurang, tapi saya membeli kuantiti yang tidak banyak, dalam 10,000, 15,000. Mungkin kalau saya tambah lagi kuantiti stok tu, mungkin dia akan jadi lebih banyak. Okey, dan selain itu saya juga berlaku kerugian apabila saya menjual Dufu Teknologi dengan harga yang rendah, kerana saya panik harganya mula menurun, tapi saya masih remain dalam seminggu 2 nak tengok sama ada dia akan boleh ke naik. Jadi harga dia akan terus turun, maka terjadilah kerugian 1,400 lah untuk Dufu Teknologi. Saya hold dalam sesuatu saham, kerugian tu terlalu lama. Sepatutnya saya perlu meminimumkan lagi. Kiranya saya perlu letak tanda paras minimum
banyak mana yang saya boleh tanggung kerugian. Tapi silap saya di situlah. Jadi dalam permainan ni ranking saya jadi terakhir sekali untuk minggu 10, ranking saya jadi 23. Dan saya berlaku kerugian lah sebanyak RM10,489. Daripada modal asal RM100,000 sekarang jadi RM89,000 sahaja. Okey, itu sahaja untuk aktiviti dagangan bagi Siti Sarah. Seterusnya. Okey, ini aktiviti dagangan untuk saya punya. Untuk minggu terakhir dapat lihat total game value saya hanya tinggal RM89,398 Okey, silapnya sebab kita beli pagi dengan harga yang murah. Okey, tapi boleh jadi juga bila harga tu jadi makin menurun. Tapi boleh jadi juga harga tu makin menaik. Okay, pada minggu pertama, minggu kedua memang boleh lihat saya punya ranking agak atas jugalah kan. Nombor 4, nombor 7, nombor 3. Tapi minggu hujung dan minggu akhir tu ranking ke 20. Okay, silapnya sebab kita pagi tu kita beli dengan harga yang murah, tapi petang tu kadang saya sendiri pun lupa, kadang-kadang lupa nak jual. Tapi tengok esok harga dah turun, jadi harga makin menurun, so ranking pun makin menurun lah kan. So saya juga remain untuk dalam 1-2 minggu nak tengok akan naik atau tidak. Memang ada yang naik, so kita terus jual, tapi ada yang makin menurun, ada yang tak naik-naik. Dan minggu akhir saya rugi sebanyak RM10,591.80. Okey, yang terakhir ialah kaedah strategi terbaik untuk membeli dan menjual. Membeli stok yang murah dengan kuantiti yang banyak. Menjual stok pada harga yang tinggi dan tentukan nilai tentukan nilai maksimum kerugian dalam saham. Kita juga perlu tengok analisis fundamental, iaitu pergerakan harga saham semasa dan sebelum. Macam Siti Sarah cakap tadi, kita boleh tengok 3 bulan yang sebelum ataupun setahun sebelum kan untuk membeli saham, sebab nak tengok dia naik ke ataupun dia makin menurun ke. So kalau dia makin naik tu kita boleh beli dengan harga yang murah dengan kuantiti yang banyak. Okey, itu sahaja daripada kami. Terima kasih.